Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Helmi dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Amirul bin Yaakob. Nombor matrik saya 206486. Jadi hari ini saya akan cerita tentang dehidrasi ataupun dehydration. Jadi air merupakan bahan kedua terpenting dalam tubuh manusia selepas oksigen. Kandungan air dalam badan manusia menurun mengikut peringkat usia. Pada umur bayi ataupun kanak-kanak, kira-kira 75% kandungan air dalam badan. Menjelang dewasa, peratusannya menurun kepada 60%, dan apabila meningkat ke usia tua, ia juga menurun kepada 55%. Si cair ini mempunyai pelbagai fungsi penting dalam memastikan tubuh sentiasa sihat dan cergas. Tetapi sebahagian daripada kita tidak menitik beratkan pengambilan air dalam kehidupan seharian. Jadi mengikut faktor-faktor tertentu, seseorang yang kurang pengambilan air terdedah untuk mendapat dehidrasi. Jadi, apa itu dehidrasi? Dehidrasi ialah kehilangan cecair yang berlebihan daripada badan dan bermula terganggunya proses metabolik dalam badan. Jadi, ada beberapa jenis dehidrasi. Yang pertama adalah dehidrasi ringan. Ia disifatkan oleh rasa dahaga, sakit tekak, kulit menjadi kering dan permukaan bibir menjadi pecah. Yang kedua adalah dehidrasi sederhana. Ia bermula apabila degupan jantung meningkat atau menjadi laju dan berasa berdebar. Badan akan merasa lemah dan pengeluaran air urin berkurangan. Dehidrasi sederhana ini akan mencetuskan peningkatan tekanan darah dan menyebabkan sakit kepala. Yang ketiga adalah dehidrasi berat. Tahap ini adalah tahap yang paling teruk kerana di sini bermulanya simptom-simptom yang serius seperti merasa kekejangan otot, lidah menjadi bengkak, badan menjadi lesu, mungkin akan kehilangan kesedaran ataupun pengsan. Jika dibiarkan terlalu lama, ia akan menyebabkan organ ginjal kehilangan fungsi utamanya. Jadi, terdapat beberapa punca dehidrasi. Yang pertama adalah peluh. Tubuh boleh kehilangan banyak air dalam bentuk peluh ketika badan kita cuba untuk menyejukkan diri. Sama ada suhu badan meningkat kerana bekerja atau bersenam dalam persekitaran yang panas, atau kerana demam disebabkan oleh jangkitan, badan kita cuba untuk menggunakan air dalam bentuk peluh untuk menyejukkan diri. Yang kedua adalah muntah. Ia boleh menyebabkan kehilangan air dalam badan dan mungkin agak sukar untuk menggantikan air dengan cara minum kerana pesakit akan mengalami loya dan muntah pada masa yang sama. Yang ketiga adalah cirit-birit. Ia adalah sebab yang paling kerap dialami oleh kebanyakan orang sehingga menyebabkan kehilangan air yang banyak dalam badan. Lebih daripada 4 juta kanak-kanak di seluruh dunia mati akibat dehidrasi kerana cirit-birit. Yang keempat adalah diabetes. Paras gula dalam darah yang tinggi menyebabkan gula turut berada dalam kandungan air kencing sehingga boleh menarik banyak air daripada badan. Hal ini boleh menyebabkan dehidrasi yang teruk. Jadi, kencing yang kerap dan dahaga yang berlebihan adalah antara gejala awal bagi diabetes. Yang kelima adalah kulit terbakar. Kulit berfungsi sebagai perlindung untuk badan dan juga berperanan untuk mengawal kehilangan air dalam badan. Mangsa kebakaran akan mengalami dehidrasi kerana kulit yang rosak tidak dapat menghalang cecair daripada meresap keluar daripada badan. Seterusnya adalah kesan dehidrasi. Yang pertama, bibir dan mulut menjadi kering, air mata berkurangan, kekejangan otot, pening dan muntah, sakit kepala terutamanya apabila kita berdiri, badan menjadi lemah dan pengeluaran air kencing ataupun urin menjadi berkurangan. Sebenarnya kita mampu untuk mengesan tahap dehidrasi kita dalam tubuh badan kita melalui pengesanan warna air urin kita. Sebagai contoh, semakin putih urin kita, itu bermaksud badan kita tidak mempunyai sebarang dehidrasi. Namun apabila warnanya menjadi gelap, itu bermaksud tubuh anda
mula kehilangan banyak air. Jadi perlu untuk tambah pengambilan air dengan segera. Yang terakhir adalah cara menangani dehidrasi. Yang pertama melalui pencegahan. Pencegahan adalah langkah utama yang penting dalam rawatan dehidrasi. Melalui pencegahan dengan mengurangkan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh dengan banyak ataupun mengurangkan pengambilan gula yang berlebihan. Yang kedua adalah pengambilan air. Setiap hari, badan kita kehilangan 10 hingga 12 cawan air yang perlu digantikan untuk mengekalkan keseimbangan kesihatan tubuh badan kita. Jadi, kita perlu tahu kepentingan pengambilan air yang mencukupi agar tubuh badan kita sentiasa kekal hidrat. Yang ketiga adalah pergantian cecair. Bagi contoh, jika kita tidak mampu untuk meminum air dengan banyak, kita boleh pergi ke hospital ataupun klinik dengan nasihat doktor pengambilan cecair IV. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.